Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah berpeluang tadi membaca Ratib Al-Attas. Jadi suka saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara pesanan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkait dengan bacaan Al-Azkar ni ataupun bacaan wirid. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia kata al-awradu la tanfa'u illa ma'ad dawam. Wirid-wirid ni, apa saja wirid yang kita baca, sama ada kita baca Wurdul Latif, sama ada kita baca Ratib Al-Haddad ataupun Ratib Al-Attas, apa saja jenis-jenis wirid, tak kisah wirid apa saja yang dibacakan, wirid itu la tanfa'u illa ma'ad dawam, yang dia tidak akan memberikan munafaat melainkan ma'ad dawam, iaitu dalam keadaan kita terus istiqamah. Dawam maknanya berterusan, kena baca lagi, kena istiqamah maknanya. Ad-dawam maknanya berterusan. Jangan baca sekali-sekala, jangan baca orang kata waktu ada hajat-hajat saja. Kalau boleh dijadikan dia sebagai satu amalan rutin harian. Jadi kadang-kadang, sebab itu kata ulama, apabila kita senang, sentiasa dekat dengan Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kita dalam keadaan kita susah. Jadi jangan hanya waktu susah saja kita ingat Allah, ingatilah Allah dalam keadaan senang dan susah. Orang yang berbiasa mengingati Allah dalam senang, maka Allah akan ingat kepadanya dalam keadaan dia susah. Ketika saat dia memerlukan bantuan Allah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pertolongannya kepada hamba tersebut, kerana dia telah terbiasa mengingati Allah dalam keadaan dia senang. Fadhkuruni adhkurkum, hendaklah kamu ingat kepada aku, adhkurkum, kata Allah, adhkurkum, aku ingat kepada kamu. Bayangkan, ini satu tasyrif, satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahawa Allah ingat kita bila saat kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, al-awradu la tanfa'u illa ma'ad dawam. Wirid yang kita baca ni dia tidak akan bermanfaat melainkan ma'ad dawam. Berterusan, jangan terhenti kena istiqamah dengan wirid. Oleh demikian, wirid yang disusun oleh para ulama dijadikan bacaan sesi pagi, sesi petang. Wurdul Latif ada yang belah pagi, ada yang belah petang. Kita kena pilih satu wirid daripada wirid-wirid yang disusun para ulama, yang diambil daripada Al-Quran dan diambil daripada ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan sebagai pegangan kita, senjata kita. Tuan-tuan, doa adalah senjata orang mukmin. Jadi gunakan senjata kita, silahul mukmin. Jadi pada waktu pagi kita ada wirid kita. Jangan ada terlompong hidup kita ini daripada zikrullah. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis, rumah al-khali baitun, rumah yang kosong daripada, yang sunyi daripada zikrullah, kal baitil kharib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seperti baitul kharib. Dia adalah seperti rumah yang usang. Rumah yang kosong daripada zikir, dia diibaratkan seperti rumah yang usang. Walaupun ada penghuninya, dari segi zahir ada penghuninya, dari segi apa yang nampak dengan mata kasar kita ini, ainul basar kita ni, mata pandangan zahir kita ini, nampak seperti ada penghuninya, nampak seolah-olah sentiasa diduduki. Tetapi kalau dia sunyi daripada zikrullah, hakikatnya rumah itu rumah yang kosong, rumah yang usang. Jadi rumah yang usang ni, kata ulama, adalah, kata Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, rumah yang usang ini rumah yang mudah untuk didatangi dengan makhluk-makhluk yang boleh merosakkan kita lah. Rumah yang usang, rumah yang akan mudah didatangi dengan gangguan-gangguan kerana dia usang, dia seolah-olah terbiar. Begitu juga hati kita yang kosong daripada zikrullah, hati yang usang, hati yang terbiar. Bila terbiar, ini hati yang banyak ancamannya. Rumah yang kosong, kita tengok rumah yang banyak ancamannya, banyak anak-anak yang akan masuk, banyak binatang-binatang berbisa akan masuk apabila rumah itu dianggap sebagai rumah yang usang. Demikianlah hati kita, hati yang
yang kosong daripada zikrullah, hati yang mudah terpengaruh. Jadi kuatkan hati kita ini dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir itu hati kita akan tenang. Jadi kata al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, al-awradu la tanfa'u illa ma'ad dawam. Wirid itu tidak akan bermanfaat melainkan bersama dengan ad-dawam, iaitu bersama dengan al-istiqamah, berterusan. Wala tu'athiru illa ma'al hudur. Dan dia tidak memberi impak, dia tidak memberi kesan melainkan ma'al hudur, melainkan dalam keadaan kita hadirkan hati. Itu hudur penting, tuan-tuan. Waktu kita berwirid, waktu kita membacakan wirid, pentingnya pada ketika itu al-hudur, menghadirkan hati. Dalam apa jua ibadah penting al-hudur. Dan hudur inilah yang disebutkan oleh para ulama bahawa kadar penerimaan Allah bagi sesuatu amalan itu ala qadril hudur, atas kadar hadirnya hati kita saat kita melakukan amalan tersebut. Penghadiran hati kita, pemantauan kepada hati kita duduk di situ. Saat kita salat, hati kita ada bersama-sama kita. Bukan saat kita salat, jiwa kita pergi ke lain, pemikiran kita pergi ke lain. Ini salat yang bukan menarik redha Allah, tapi salat yang boleh mendatangkan murka Allah. Demikian juga zikir. Kata al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, wala tu'athiru illa ma'al hudur. Dia tidak memberi kesan melainkan bersama dengan hudurul qalb, hadirnya hati. Jadi penting saat kita melafazkan kalimah Allah, ya latifan bi khalqi, ya latifan bi khalqi, wahai yang maha lembut dengan hamba-hambanya, datangkan daripada lubuk hati yang dalam. Ya Allah, pujian kita itu pujian yang tulus. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, utuf bina, ya Allah, berlembutlah dengan kami, ya Allah, berlembutlah dengan kami, ya Allah. Sebab itu dia kena hadirkan hati, insya-Allah. Impak amal, sesuatu amal itu adalah berkait dengan hudur, sejauh mana hudurnya, hadirnya hati kita saat kita melakukan amalan tersebut. Sebab itu kalau kita menilai kepada sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang yang adalah graduate, lulusan daripada madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, jurang antara amalan kita dan amalan mereka adalah pada hudur. Ada hadirnya hati mereka itu, kekhusyukan hati mereka itu. Oleh yang demikian, apabila kita dengar mereka ini, di antara mereka ada yang sedikit terlalai ketika berada dalam salat sehingga melupakan ada perkara-perkara luar yang menyebabkan mereka lupa kepada bilangan rakaat yang mereka salat. Terus mereka datang bertemu dengan Rasulullah dan berhasrat untuk menginfakkan seluruh kebun dan isi-isinya hanya kerana ada sebatang pokok dedaun-dedaunnya yang melalaikan dia daripada bilangan rakaat. Kenapa? Kerana hati mereka itu sentiasa hudur. Mereka ini orang yang sentiasa hadir dalam amalan mereka. Orang yang begitu terasa apabila berlaku sesuatu pertembungan pada amalan mereka, ada berlaku satu takhalluf, amalan yang ke belakang, mereka begitu merasai kerugian itu. Itu orang yang hadir dalam amalan. Apabila mereka ketinggalan daripada takbiratul ula sehingga menyebabkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkabung, tidak lagi rasa senang untuk berborak, tidak lagi rasa senang untuk nak berbicara dengan rakan-rakan. Kerana apa? Kerana teringat bahawa dia ada tertinggal takbiratul ula, kerana bagaimana pengamatan mereka kepada makna at-takbiratul ula khairun minad dunya wa ma fiha. Takbiratul ula itu adalah lebih bernilai, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Wa amma kasratul awrad, kata al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, adapun banyaknya berwirid, banyak wirid ma'al ajlah, tetapi keadaan yang ma'al ajlah macam tergesa-gesa, ma'al ajlah dengan laju. Ada orang masya-Allah dia suka berwirid tapi terajlah, tergesa-gesa, lebih kurang lah. Kalau bahasa kita ni, dalam keadaan berlebih kurang, tidak fokus, wal ghaflah, lalai, tidak
tidak ada fokus, tidak ada hudur. Zikir, baca zikir tapi main-main. Banyak zikirnya tapi main-main. Banyak zikirnya tetapi kurang hudurnya dalam hati. Maka kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang banyak berwiri tapi ma'al ajlah. Ma'al ajlah maknanya dalam keadaan tergesa-gesa, laju. Wal ghaflah, wal ghaflah maknanya tidak ada hudur, lalai. Dia mulutnya berzikir tapi hatinya tidak menghadiri lafaz zikir yang dia baca. Pengagungan kepada Allah itu tidak dirasai dalam hatinya. Wal ghaflah dan waqillatil hudur. Yang ketiga, waqillatil hudur. Hudurnya ada tapi sedikit. Maknanya dia kurang menghadirkan hatinya saat dia berzikir ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Fa naf'uha qalil. Munafaatnya sedikit. Dan kalau tidak ada munafaat, ada munafaat. Orang berzikir sudah pasti ada munafaat. Walaupun dalam keadaan tidak khusyuk, walau dalam keadaan tidak hudur, ada munafaat, tapi fa naf'uha qalil. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyatakan munafaatnya sedikit, wa laysa takhlu min naf'in, dan tidaklah dia itu kita kata kosong daripada munafaat. Janganlah kita kata kalau orang tu dia zikir tapi dia tak khusyuk, adakah dia tidak ada munafaat? Ya, ada munafaat tapi munafaatnya kurang. Sama juga dalam perihal orang yang solat. Adakah orang yang solat tapi dia tak khusyuk? Jadi adakah dia tidak perlu solat sebab saya nak solat tapi saya tidak khusyuk? Tidak. Terus istiqamahkan usaha untuk khusyuk. Bukan kata solat kamu tu tak bermanfaat, tapi manfaat solat kamu itu sedikit.